A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan tuan pengurusi acara, bahagia tuan imam, tuan pengurusi masjid, barisan imam, barisan jawatan masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang duduk di dalam majlis ilmu belajar satu bab sahaja, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu juga dalam satu hadis yang lain, duduk di dalam majlis ilmu ini belajar satu bab lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita untuk berada di dalam majlis ilmu, untuk duduk, untuk duduk. Dan kita akan dapat pahala walau apa pun yang kita lakukan di dalam majlis ilmu ni, termasuklah tidur. Itu satu berita baik untuk orang yang mendengar ceramah. Orang yang mendengar ceramah, kalau dia tidur, itu memang mendengar ceramah. Jangan ragu dan bimbang. Kalau rasa-rasa nak tidur, jangan ditahan-tahan, tidur je lah. Kadang-kadang kat rumah ada bantal, ada tilam, aircon, tak dapat tidur. Di masjid tegak-tegak dia boleh tidur. Itu maknanya rahmat Allah bagi kita tu, kan? Kelebihan. Hari ini nak tunjuk kepada semua tentang betapa hidup kita ini sementara sifatnya. Sementara dunia sementara, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Kita flashback balik ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi dalam satu peristiwa itu, Nabi didatangi oleh seorang perempuan tua yang bongkok 3. Kalau ingatlah, seorang perempuan tua bongkok 3 dan Jibril, wahai Muhammad, itulah dunia. Dah tua sangat dah dunia ni, tunggu masa nak kiamat. Macam begini. Dah tua sangat, tunggu masa nak kiamat. Baik, zaman Nabi dah tua, zaman kita ni lagi dekat. Dan tanda-tanda nak kiamat ni banyak sangat dah. Benda-benda yang zaman jahiliyah dulu berlaku, dah tak berlaku ketika selepas Nabi datang. Hari ini berlaku balik, malahan lebih teruk daripada zaman jahiliyah. Dulu berlaku peristiwa pembuangan bayi sebab tak nak anak perempuan. Hari ini tak kira lagi perempuan, kalau dia buang, dia buang. Bukan buang, bunuh pula. Nampak? Dulu kalau perempuan Yahudi itu, dia gantungkan satu kain putih, bendera putih depan rumah dia, maka lelaki boleh masuk dalam rumah dia untuk bersama dengan dia. Sampai 10 lelaki bersama dengan dia sampai mengandung perempuan ni. Macamnya jahil tu kan. Dah mengandung, adalah yang pakar di kalangan Yahudi itu, pakar-pakar sama dia lah, bukan handal pun. Dia akan tengok baby itu, tengok muka siapa. Maka itulah bapak dia. Dahsyat. Kan? Hari ni lagi dahsyat. Kan? Hari ni lagi dahsyat. Tak kira berapa ramai pun, belasah aja. Lagi lebih pula daripada 10 orang tu. Kan? Saya berbual dengan pegawai akhlak. Kalau tuan-tuan dan puan pergilah ke hospital kerajaan ni, dia ada pegawai akhlak. Tanyalah pegawai akhlak tu, macam-macam cerita boleh dapat. Bayangkan pernah berlaku mak dan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Tak pening. Itu lagi dahsyat daripada jahiliyah tu. Lelaki yang sama. Perempuan tua ni pergi kelab dandut, dibawa jantan tu balik rumah.
bersama dengan lelaki itu mabuk, lelaki itu bersama pula dia dekat rumah tu. Dua-dua ngandung, dua-dua beranak hari yang sama. Tak poning baby nak panggil apa adik-beradik aku ke tidak. Dan baru-baru ni seorang gadis melahirkan anak luar nikah buat yang ke-8. Itu betul. Dan bukan satu kes, banyak kes. Seorang lelaki berpakaian wanita ketika mencari pelanggan. Nampak? Nak ulang balik zaman Nabi Lut ni. Kan? Seorang lelaki berpakaian perempuan sedang mencari pelanggan. Ketika ditangkap, ditanya, dia mengaku dia dah mula buat projek macam ni start pada umur dia 14 tahun. Dan antara regular customer dia adalah cikgu sekolah dia. Macam mana cakap? Banyak betul tanda-tanda nak kiamat. Seorang ibu jadi hamba kepada anaknya. Mak jagalah anak tu, saya dah bagi duit. Banyak cerita boleh sound mak macam banyak. Banyak lagi tanda-tanda nak kiamat kan. Lagi pakai telokok dan macam-macam lagi. Tu saya cuba macam tu je lah. Sekali lalu kan. Bayangkanlah kita nak pergi masjid confused. Telokok ke kopiah, telokok ke kopiah, macam tu lagi. Takkan confused kan. Ada jantan tu jantan je lah kan. Itulah. Jadi makna kata nak beritahu dunia ini sementara sifatnya. Dan dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah tanya kita, Allah beritahu kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang diusahakannya, apa yang telah diperbuatnya, telah diusahakannya untuk hari esok. Untuk hari esok itu adalah untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita buat, tanya ke dalam ni tak ada masalah. Sebab orang dalam ni orang masjid, tak ada masalah kan. Jadi orang masjid dia lah yang rasa risau. Oleh kan, orang masjid lah risau. Yalah, cukup ke tidak macam tu kan. Cukup ke tidak amalan aku ni. Orang kat luar tu relax kan. Tak ada apa pun, kita pula risau. Terbalik kan. Lepas tu dia orang lah risau, aku tak pergi masjid, tak cukup tak tidak. Terbalik kan. Itulah tu maknanya orang kata tanda-tanda kiamat juga lah kan. Masjid makin lama makin lawa. Dulu tak macam ni masjid ni. Dah makin lawa masjid ni kan. Kapet tebal, kalau sujud terbenam muka. Apa lagi nak kan? Aircon mengelatuk dia sejuk. Apa lagi nak? Datang je ramai-ramai kan. Datang ramai-ramai. Beribadahlah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Ketika seseorang manusia itu, seseorang muslim itu mengejar keberuntungan di akhirat, janganlah risau, janganlah bimbang, maka Allah akan tambahkan keberuntungan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala. Tak salah kita risau. Kerja akhirat dunia dapat. Kerja dunia belum tentu dapat akhirat. Dalam banyak keadaan memang dapat. Itu sebab disebut dalam surah Asy-Syura ayat 2 Allah Taala beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, maka Allah akan tambahkan keberuntungan itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, maka Allah akan berikan sebahagian saja daripada keuntungannya di dunia dan tidak akan ada padanya baginya satu bahagia pun di dunia. Maknanya dia tak akan bahagia. Dunia tiga perkara. Suami isteri sementara. Suami sementara, isteri sementara. Tak sah lagak-lagak sangat. Suami I bagi 2,000 sebulan tahu. You ada? You ada? Kan? Naik nombor mana? Suami I bagi 2,000 sebulan. Besok tu sesak napih, mati lagi. Habis 2,000. Lepas tu dia tak tahulah mana nak cari 2,000. Dah saya baru tolong 2,000 kali nak urus apa? Nak urus jenazah, nak uruskan macam-macam, bayar hutang dan sebagainya pun tak cukup. Sebab jangan lagak-lagak. Sementara
Kan? Isteri aku yang paling pandai masak sekali kat kawasan ni. Tak tahu ke? Besok tu tercakik sanduk mati. Dah tak ada orang nak masak untuk dia. Macam mana? Mana kata sementara. Tu sebab orang perempuan hati-hati. Sebab menurut kajian, suami mati dulu daripada orang perempuan. Jadi orang perempuan tolong jangan tinggi-tinggi suara dengan suami. Abang dah keras, suami tu mati. Semua lembut. Abang pun mati sebab tak biasa. Kan? Jadi mana kata jaga-jaga. Jaga-jaga. Kan? Jangan terpedaya. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Jadi ingat sentiasa ayat tu. Ingat ayat tu. Nanti kalau ada masa, tekan YouTube tu, daripada kita tengok, daripada orang perempuan tu utamanya, kalau tekan YouTube tu, daripada tengok Chandelier tu, ataupun tengok Cinta Tak Indah tu, kan? Drama, tajuk drama. Tengok type Sudden Death, tajuk dia. Sudden Death all over the world. Tengok. Satu dunia dia akan tunjukkan macam mana orang yang mati tiba-tiba macam tu. Tengah baca berita, tumbang mati. Tengah duduk-duduk, lepas tu dia macam tu, mati. Banyak ditunjukkan. Satu dunia. Rugi orang yang tengok tapi tak sadar. Kita ni kan dah dapat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi dah bagi tengok dah macam mana orang tak bayar zakat, orang yang tak amanah, orang yang menipu, semua dah. Orang mengumpat, orang yang gemar cakap besar, semua Nabi dah nampak. Dengan kita. So saya nak tanya, anak kita lah kalau nak ambil SPM, soalan bocor tapi tak boleh jawab, rugi ke tak rugi? Rugi. Tahu dah siksaan yang bakal dikenakan pada orang yang berada di dunia ni. Dan tapi kita pun tak reti je. Kan? Kita juga nak masuk akhirat dengan baik, maka bapa rugi, dari segi rugi. Nampak Sebab itu yang pertama tadi, suami isteri. Yang kedua, harta benda dunia. Besar-besar parking kat belakang. Oi, lawa kereta berkilat. Hoi, mesti mahal dunia. 2 minggu orang lepas tu kena boring dah kereta. Yang bawa kereta tu mula-mula seronok. Waktu bayar kali pertama dah. Kan, waktu renew road tax lagi boring. Kan? Nak pula bawa kereta besar. Toyota Fortuner 2.7. Bodoh bayar. Kan? Tahu tak? Bodoh sing dah bayar tu. Dah kepala macam tu. Mau tak 7-8 ribu insurans dengan road tax? Tak mahu. Nak kereta besar-besar. Rumah besar-besar. Nak rumah besar. Bukan makin lama makin ramai. Makin lama makin tak ada orang. Anak belajar pandai sikit, masuk asrama, tinggal. Habis asrama, masuk asrama, masuk universiti, tinggal lagi. Habis universiti, alhamdulillah anak dah pergi belajar. Dapat kerja pula. Jauh daripada rumah kita. Pun tinggal. Kahwin, lagi ditinggal rumah kita. Kan? Lepas tu tinggal, kita ada orang tinggal berdua. Yang ayahanda yang dah pencen dengan ibunda yang dah pencen tu, hari ni kita nak minum kat mana? Sarapan sesama, dating. Ya. Rumah tak ada. Rumah yang besar-besar sunahnya duduk kat mana? Duduklah kat satu tempat yang rumah besar tak dapat dah. Malam ni tidur bilik ni pula, besok tidur bilik ni, tak ada juga. Kan? Tu dia.